Agama merupakan salah satu elemen yang penting yang perlu wujud dalam sesebuah tamadun yang berjaya. Agama juga merupakan satu bentuk hubungan antara manusia dengan kuasa yang luar biasa. Setiap manusia di muka bumi ini memerlukan agama. Hubungan tersebut terjalin apabila manusia menganggap terdapat kuasa luar biasa disebut sebagai Tuhan akan dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada mereka. Mengapakah manusia perlu beragama? Ini kerana agama dapat menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum dan kepercayaan. Yang kedua, menyelaraskan dengan sifat semula jadi manusia yang memerlukan pergantungan kepada Tuhan. Yang ketiga, menjadikan sumber pemerintahan sesebuah negara. Dan keempat, menegakkan sesuatu tamadun dan alat perpaduan masyarakat serta membataskan perlakuan manusia dengan dapat membezakan perbuatan baik dan jahat. Untuk pengetahuan anda, terdapat dua jenis agama di dunia ini iaitu agama Samawi dan agama ciptaan manusia. Apakah itu? Agama Samawi ialah agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan iaitu agama Islam. Manakala agama ciptaan manusia ialah agama yang lahir daripada idea dan falsafah oleh manusia yang biasanya seseorang ahli fikir seperti agama animisme, Hindu, Buddha dan juga primitif. Apakah anda tahu perbezaan agama dan kepercayaan? Agama ialah satu bentuk hubungan yang suci antara manusia dengan kuasa luar biasa serta adanya kepercayaan kepada kehidupan selepas mati dan kewujudan hukuman atas segala perbuatan manusia. Manakala kepercayaan pula ialah merupakan sesebuah masyarakat mempercayai sesuatu perkara yang dijemalkan dengan wujudnya pantang larang dan adat-adat yang diwarisi ke setiap generasi. Selain itu, tiada wujud konsep hidup selepas mati dan konsep pembalasan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan agama kepada manusia. Terdapat 7 peranan yang akan saya terangkan. Yang pertama, agama sebagai asas membentukkan nilai-nilai murni. Agama adalah asas pembentukan rohani, akhlak dan nilai-nilai murni dalam diri manusia. Jadi, dengan adanya agama, manusia akan terdidik dengan nilai-nilai murni seperti menghormati orang lain, jujur dan amanah. Yang kedua, agama sebagai sumber undang-undang dan pemerintahan negara. Di Malaysia, agama Islam telah menjadi asas dalam pemerintahan dan sumber undang-undang pentadbiran. Ini merujuk kepada perkara 3 di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Islam adalah agama persekutuan. Seterusnya, agama memberikan identiti. Sebagai contoh yang boleh kita lihat, agama Islam memberikan identiti kepada masyarakat Melayu kerana ia telah menjadi asas kepada cara berpakaian, adat, perlakuan dan seluruh gaya hidup orang Melayu. Hal ini berlaku juga pada kaum lain seperti Cina dan India. Selain itu, agama berperanan sebagai kebudayaan dan kesenian. Sebagai contoh dalam agama Islam, kita juga diperkenalkan dengan seni muzik seperti alunan kompang. Seterusnya, agama juga memainkan peranan dalam pembentukan tamadun. Kemunculan, kegemilangan dan kejatuhan sesebuah tamadun diukur berdasarkan agama. Semua tamadun yang wujud di dunia ini dimulai dengan amalan agama. Sesebuah tamadun akan gemilang apabila masyarakat berpegang kuat pada ajaran agama. Dengan adanya agama, ia telah mewujudkan semangat patriotisme. Ini dilihat dalam contoh agama Islam, masyarakatnya diajar untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara daripada musuh. Sesiapa yang bertindak demikian dianggap berjihad dan jika mati, matinya itu mati syahid. Dan yang terakhir sekali, memupuk perpaduan. Banyak hadis dan dalil yang menyeru berbuat baik dan tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi tidak ada sebab mengapa sikap perkauman boleh wujud di dalam diri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perkembangan agama di Malaysia. Okey, dalam konteks ini, Malaysia selaku sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Murut, Bajau dan sebagainya. Jadi, kita perlu memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam pelbagai
agama yang menjadi anutan rakyat Malaysia. Tetapi dalam konteks ini saya akan menerangkan tentang agama Islam, agama Buddha dan juga agama Hindu. Okey, perkembangan agama di Malaysia turut dikaitkan dengan perkembangan kepercayaan, seperti contoh kepercayaan dalam masyarakat Melayu biasanya dikaitkan dengan agama iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan juga percaya kepada perkara-perkara gaib. Begitu juga dengan masyarakat Cina dan juga India. Mereka mempercayai dengan agama mereka tersendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang agama Islam. Seperti yang kita tahu, Islam telah sampai ke alam Melayu pada awal abad ke-13 dengan yang dibuktikan dengan penemuan batu bersurat iaitu di Kuala Berang. Selain itu, Islam semakin berkembang pesat sewaktu zaman kegemilangan Melayu Melaka. Istana juga dijadikan tempat pusat pengajian dan perkembangan agama Islam kerana Sultan merupakan ketua agama Islam sewaktu itu. Dan agama Islam ini juga tersebar melalui peranan perdagang dan juga perkahwinan. Kedatangan agama Islam ini juga membawa impak yang baik kerana ia telah mengubah masyarakat Melayu daripada kepercayaan animisme, gaib dan tahyul kepada kepercayaan yang benar. Dan Islam juga mengajarkan umat manusia mengenai Tuhan iaitu Allah yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dan di bumi ini juga manusia dijadikan sebagai khalifah Allah dan manusia juga perlu bertakwa dan beriman hanya kepada Allah dan tiada yang lain. Pada masa ini, agama Islam juga telah diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat Malaysia dan ada segelintir masyarakat Cina dan India yang sudah pun menganuti agama Islam. Di samping itu, terdapat juga hari-hari penting dalam agama Islam. Antaranya ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan seperti yang kita tahu, ia menuntut umat Islam untuk berpuasa selama sebulan dan ia diwajibkan. Dan bulan Ramadan ini juga mendidik umat Islam supaya mengawal nafsu seperti tidak minum maupun makan dan menahan diri mereka dari membuat perkara-perkara yang tidak baik. Selain daripada bulan Ramadan, hari-hari yang penting adalah bulan Syawal, Ma'al Hijrah dan juga Maulidur Rasul. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada agama Buddha. Dari segi sejarah, agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Beliau merupakan seorang raja dari India yang dikenali sebagai Shakyamuni. Ajaran Buddha menekankan beberapa kitaran kehidupan seperti sila, renungan, nirvana, sambodhi dan hukum karma. Okey, kita akan melihat beberapa perayaan utama masyarakat Cina, iaitu Tahun Baru Cina, perayaan Cap Gomeh, Pesta Tanglong, Qingming dan Chung. Okey, pertama sekali, perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan Tahun Baru Cina merupakan perayaan paling penting oleh masyarakat Cina. Pada Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga yang jauh akan balik berkumpul di rumah keluarga masing-masing. Seterusnya, perayaan Qingming. Qingming merupakan sebagai Ancestor Memorial. Perayaan Qingming disambut pada bulan April, iaitu bagi memperingati sesuatu kematian yang orang yang telah meninggal dunia. Mereka akan membawa makanan dan bunga, namun ada juga yang memberi replika duit, rumah dan sebagainya sebagai simbolik kepada si mati. Seterusnya, perayaan Chung. Perayaan Chung diraikan bagi memperingati seorang penyair yang mencintai tanah airnya.
Beliau banyak mengkritik kerajaan kerana berlaku perbincangan pada masa dahulu. Tindakan penyair itu yang banyak mengkritik pemerintah telah menyebabkan beliau telah dibuang ke sungai. Bagi memperingati beliau, semasa menyambut perayaan tersebut, masyarakat Cina menghanyutkan dumpling, iaitu beras pulut, ke sungai untuk mengelakkan ikan memakan mayat Kuwan. Perayaan ini juga dikenali sebagai Dragon Boat. Yang terakhir sekali saya akan menerangkan mengenai agama Hindu. Hinduism ialah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak mempunyai pengasasnya. Hindu seringkali dianggap sebagai agama beraliran politisme kerana memuja banyak dewa. Perayaan utama masyarakat India terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah Hari Deepavali. Ia disambut pada hari ke-14 pada bulan Aipasi di dalam kalender Tamil. Kepentingan menyambut perayaan ini untuk meraihkan kemenangan, kejatuhan dan kegelapan rohani. Yang kedua ialah Thaipusam. Ia disambut untuk menghormati Dewa Murugan. Hari Thaipusam ialah hari nazar masyarakat Hindu dan menebus dosa yang selama ini mereka lakukan. Yang ketiga ialah Tahun Baru India. Ia disambut pada 14 April dan ia merupakan tahun baru bagi orang India. Pada pagi hari tersebut, orang India akan mandi minyak dan ke kuil untuk bersembayang. Yang keempat ialah perayaan menyambut dewa. Ia disambut pada bulan April dan Oktober. Pada bulan April, 2 dewa iaitu Panggunyotaram dan Dewa Murugan. Manakala pada bulan Oktober, mereka meraihkan Dewa Gajah yang dinamakan Dewa Vinaragar. Yang kelima ialah Pesta Pongal. Terdapat 3 hari penting dalam Pesta Pongal. Yang pertama ialah Pongal. Dia mengenai Pesta Menuai. Hari kedua ialah Matu Pongal untuk orang yang mempunyai lembu. Dan hari ketiga ialah Kani Pongal untuk anak dara. Pesta Pongal merupakan satu pesta di mana masyarakat India akan memasak nasi bersama susu di dalam periuk belanga. Sekian, terima kasih daripada kami.